Baik, kembali dengan saya bersama dengan Daya untuk rancangan MHI dan kita berdiskusi tentang isu kanser darah. Dan menurut statistik hampir 400 orang kanak-kanak menghidap kanser darah setiap tahun di Malaysia. Agak membimbangkan juga ya. Ya, betul. Dan pastinya bila bercakap tentang kanser, ada pelbagai jenis penyakit kanser ya. Sebenarnya dan hari ini kita khusus nak cakap pasal kanser darah sahaja. Dan kita bersama dengan dua tetamu kita. Kita ada Dr. Muhammad Munzir Shokri, iaitu daripada pakar hematologi Hospital Ampang. Ya. Betul ya? Ya. Dan Dr. Kogila Vani Gunasagaran, pakar kanak-kanak hematologi dan onkologi Hospital Tunku Azizah. Ya, selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Dan mungkin ada tertanya, dua-dua pakar, seorang pakar kanak-kanak pula. Jadi apa perbezaannya di sini? Tapi kita mulakan dulu dengan mungkin definisi jenis-jenis kanser darah yang didapati. Boleh mungkin silakan. Kanser darah ni kita ada tiga yang utama ya. Kanser darah leukemia, kalau selalu pernah dengarlah, limfoma dan multiple myeloma. Okey, semua ni adalah bergantung pada jenis-jenis sel darah putih yang terlibatlah. Okey, dan menjadi kanser. Jadi apa perbezaan dia antara Perbezaan dia okey, macam leukemia dia adalah semua dah sel darah putih. So bila terjadi mutasi sel darah putih dekat dalam sumsum tulang ataupun bone marrow tu bone marrow adalah kilang untuk buat darah. Jadi bila sel kanser ada mutasi di dalam bone marrow sumsum tulang, jadi dia akan membiak dengan tanpa terkawal. Jadi dia akan jadi kanser lah. Untuk limfoma pula, bila sel darah putih mutasi di dalam kelenjar. Okey, lymphatic system atau sistem limfa kita ada dekat leher, tonsil, badan, ketiak semua kita ada. Jadi bila dia mutasi ke situ, dia akan membengkak dan itu jadi limfoma lah. Okey. Untuk multiple myeloma pula, dia kanser darah putih yang terlibat adalah plasma cell. Plasma cell ni dia fungsi dia adalah membuat immunoglobulin antibody. Jadi bila jadi aktif ataupun dia mutasi, dia akan menjadi multiple myeloma lah. Jadi simptom dia macam buah pinggang gagal berfungsi, okey, anemia, kurang darah apa semua. Oh, baik, maksudnya semua ini adalah kanser darah semua tapi komponen yang berbeza. Ya, semualah kanser darah. Betul lah, kalau betul lah yang seperti doktor cakap, saya rasa selalu kita dengar leukemia. Ya, betul. Apa jenis kanser darah. Okey, baik, tapi apa bezanya pula dengan kanak-kanak? Macam adakah juga sama karakteristiknya, doktor? Karakteristik untuk kanser leukemia di kanak-kanak adalah berbeza kalau kita banding dengan orang dewasa. Ya. Apa yang berbeza adalah satu, insiden kanser leukemia di kalangan kanak-kanak adalah lebih tinggi pada awal. Jadi 0 hingga 4 tahun, insiden leukemia adalah tinggi di kalangan kanak-kanak. Berarti leukemia adalah kanser yang paling common kita tengok di kalangan kanak-kanak. Kalau kita tengokkan lebih kurang 40% kanser di kalangan kanak-kanak adalah disebabkan oleh leukemia. Dan kalau kita nak bandingkan dengan pesakit dewasa pula, jenis leukemia di kalangan dewasa adalah berbeza kalau banding dengan kanak-kanak. Leukemia kita ada acute lymphoblastic leukemia. Itu yang paling common di kanak-kanak, di kalangan kanak-kanak. Manakala acute myeloid leukemia adalah lebih common di kalangan dewasa. Ya. Saya cakap terang bila saya buat pembacaan sikit tentang kanser darah ni, kalau kita lihat simptom-simptomnya, seakan-akan sukar untuk kita kenal pasti adakah kanser ataupun tidak. Mungkin pendapat doktor. Simptom kanser darah ni sebab dia tak ada simptom yang khusus, yang spesifik mengatakan ni adalah kanser. Jadi kalau penyakit leukemia, kanser leukemia, selalunya sebabkan kegagalan bone marrow, sumsum tulang. Jadi dia buat darah tu kurang. Jadi pesakit mungkin datang dengan anemia, kurang darah, mungkin dia pucat, penat, cepat letih, lesu apa semua. Macam mana dengan pernafasan? Pernafasan semputlah, dia jalan sikit dia akan semput. Tapi untuk penonton-penonton kita bila dia dengar simptom-simptom macam ini macam depression je, macam tak cukup tidur je dan sebagainya. Penat, letih. Mungkin jaga tahu kuman lain tu pasal simptom tu tak ada yang spesifik, yang khusus. Okey, ini adalah leukemia. Okey, macam limfoma pula dia ada kelenjar bengkak. Okey, tapi kalau kelenjar bengkak tu dalam dada dia mungkin datang dengan batuk, susah nafas. Sebab kalau kita dengar simptom-simptom ni banyak berlaku sekarang. Sekarang kan ramai macam kalau kita hospital pun memang sentiasa penuh. Kenapa anak batuk, rasa tak sihat, jangkitan kuman di paru-paru dan sebagainya. Kalau untuk kanak-kanak katanya memang ramai kanak-kanak yang mengidap penyakit kanser darah ya. Dan bagaimanakah pengesanan selalunya kalau doktor saksikan? Macam ibu bapa dapat kesan anak dia kanser rupanya kanser darah. So biasanya mereka akan dapat
demam macam yang diberitahu ya, pucat, tak bermaya, lesu, lepas tu boleh berdarah daripada gigi bila gosok gigi, hidung semua, lebam-lebam. Biasanya kalau simptom-simptom ni lepas jumpa doktor dah kita kata resolve lah ya, kita tak risau. Tetapi kalau simptom ni tak resolve, berarti dah 2 minggu masih ada, 3 minggu masih ada. Berarti dia merisaukan. Apa-apa simptom kalau lebih daripada demam lebih daripada 3 hari, batuk lebih daripada seminggu, mesti buat pemeriksaan lanjut. Berarti kena cek darah, kena buat ujian yang lebih lanjut untuk memastikan dia bukan sahaja jangkitan simple. Adakah kita looking at cancer? Jadi untuk sahihnya adalah ujian darah ya. There's no other way ya. Ujian darah adalah ujian awal. Sebenarnya yang pertama adalah daripada pemeriksaan. Pemeriksaan awal sebab kita nak tengok di mana dia bengkak. Adakah kelenjar bengkak, hati, limpa bengkak, semua tu kita nak periksa. Kemudian kita akan buat ujian darah. Itu adalah kita kata ujian awal. Ujian untuk mengesahkan kanser tu kita kena buat ujian pemeriksaan sumsum tulang. Ya, kalau kita tengokkan satu poster yang ditayangkan tadi ya, kita ada tunjuk macam mana kita buat pemeriksaan sumsum tulang. Dia bukannya operation. Ya, kita gunakan jarum macam ambil darah kita ambil di sini atau di sini kan. Sumsum tu kita ambil daripada tulang. Tulang belakang. Ya, tulang pinggul. Tulang pinggul ya. Tulang pinggul. Sebab tulang itu yang tulang paling besar di badan dan kita boleh dapat sampel dengan senang dan komplikasinya rendah. So kita tak boleh cucuk sebarang tulang lah. Jadi ini antara gejala-gejala yang kita diskusi sebentar tadi. Saya nak bertanya, adakah penyakit kanser darah ni terutama leukemia, adakah ia genetik? Itu yang penting. Ini adalah soalan cepu mas. Semua orang akan tanya soalan yang sama. Daripada evidence yang kita ada, lebih kurang 10%, lebih kurang 10% ada kaitan dengan genetik. Di mana dia ada perubahan genetik yang inherited. Jadi dia bukan sahaja leukemia, dia ada jenis kanser lain dan dia ada perubahan lain yang kita memang tahu dalam keluarga tu. Tetapi the rest of 90% tu secara jujurnya kita belum lagi kenal pasti kenapa mereka dapat. So secara rawak begitu saja. Tetapi kita tahu ini adalah disebabkan oleh perubahan genetik dalam sel tu yang menyebabkan dia tukar jadi kanser. Kenapa dia tukar? Kita tak tahu. Okey, saya rasa ini juga soalan ramai mereka di luar sana termasuk dengan saya sekali. Bila kita lihat macam makin lama penyakit kanser ni sesuatu yang tak pelik untuk didengar. Oh, dia ada kanser, dia ada kanser dan sebagainya. Adakah pengaruh cara pemakanan, gaya hidup juga boleh mempengaruhi sebenarnya, doktor? Kita ada satu soalan yang diajukan di laman Facebook kita. Selamat pagi doktor, saya nak tanya, kuku lebam dan hidung kedap berdarah dan juga demam, adakah sebahagian daripada tanda-tanda kanser? Kuku lebam ya, hidung kedap berdarah. Mungkin kita mulakan dengan Dr. Munzir dulu. Nak cakap ni adalah tanda kanser, awal kanser pun agak susah nak cakap. Jadi pesakit tu perlu pergi jumpa doktor, buat blood test dulu, tengok adakah platelet okey ke tak, sebab platelet tu yang main peranan penting dalam pembekuan ataupun sebab penyakit lain. Kadang-kadang darah hidung pun sometimes sebab cuaca apa semua kan, which is quite common kan. Jadi nak cakap ni adalah simptom-simptom kanser tu agak terlalu awal. Suka kita nak pinkan terus begitu. Tapi lebih baik kalau benda ni agak berlarutan dah lama, lebih baik jumpa doktor lah untuk sebab saya takut tu bila dia nampak lebam tu atau hematoma. Jadi bila lebam ni selalunya dia ni cepat lebam, kalau kita pegang macam tu pun tiba-tiba dia lebam. Mungkin sesuatu yang kita harus risaukan. Selalunya kalau lebam saja tu mungkin taklah. Kadang-kadang denggi ke demam biasa pun akan ada lebam juga, ataupun kulit daya sensitif ke kan. Selalunya akan associated dengan mungkin pucat, penat atau demam yang berpanjangan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan demam. Okey. Jadi itu boleh lebih menjurus pada penyakit lain lah selain kepada yang ni. Baik, jadi berbalik pada soalan saya tadi tentang bagaimanakah boleh kiranya memberi kesan contohnya pemakanan, gaya hidup. Ada orang kata saya jogging setiap minggu, saya healthy lifestyle. Saya tak makan minyak. Gula, garam semua saya tinggal. Tapi kena kanser. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit supaya ini boleh memberikan ilmu baru kepada kami juga. Sedikit kesenangan hati lah. So daripada sudut kanser kanak-kanak, kebanyakan masa gaya hidup ini kita kata gaya hidup lifestyle ya. Lifestyle atau gaya hidup tidak memberi peranan yang besar dalam
kanser kanak-kanak. Kebanyakan masa adalah disebabkan oleh unsur genetik atau kita kata kromosom lah. Ya. Kalau kita nak cakap jogging macam mana baby kecil, betul, dia tak selari. It's more to dewasa dan jenis kanser yang terlibat dalam gaya hidup. Contohnya merokok, ya, itu adalah kanser yang berkaitan dengan gaya hidup. Tetapi leukemia is lebih jauh daripada gaya hidup. Dari bidang kanak-kanak dan juga dewasa, dia punya influence atau kita kata adakah gaya hidup ini mempengaruhi leukemia? Saya rasa tidaklah. Tetapi mengamalkan gaya hidup yang sihat is memang wajib. Memang wajib dan memang wajar wajib. ya. Yes. Bagus. Itulah saran daripada doktor-doktor kita. Jadi kita cerita pula tentang rawatan. Saya difahamkan rawatan untuk kanak-kanak dan untuk dewasa berbeza. Jadi boleh mungkin kita mulakan dengan Dr. Munzir. Adakah kaedah-kaedah rawatan berkesan setakat ini? Sila. Okey, rawatan untuk kanser darah ini selalunya melibatkan kemoterapi. Okey. Agak sama kemoterapi, tapi apakah jenis kemoterapi itu bezalah. Okay, contoh untuk leukemia, selalu kita akan bagi first chemo, induction chemo kita panggil. Lepas tu akan disusul dengan mungkin 4 atau 5 kemoterapi. 5 round ya? Lebih kurang lah. Bergantung pada keadaan pesakit. Okay. Untuk kalau limfoma pula, kita ada Hodgkin dengan non-Hodgkin. Jadi standard kita akan bagi 6 pusingan kemoterapi. Standard? Lebih kurang lah. Untuk dewasa? Untuk dewasa. Untuk kanak-kanak pun sama. Ya Allah, kesiannya. Kanak-kanak lebih intensif. Lebih intensif. So untuk kanak-kanak, kalau kita tengokkan jenis leukemia limfoblastik ya, acute lymphoblastic leukemia lah, kita bagi tempoh rawatan. Tempoh rawatan adalah 2 tahun. Di mana 9 bulan pertama mereka akan dapat kemo intensif, kemudian disusuli dengan rawatan maintenance. Kalau kita cakap intensif berarti mereka perlukan kombinasi kemo. Kombinasi kemo. Kombinasi jenis-jenis kemoterapi atau bercampur dengan radioterapi dan sebagainya? Tak, jenis-jenis kemoterapi. So mereka akan dapat kemo jenis makan yang masuk salur darah, lepas tu injection. Ini adalah ilmu baru yang saya tidak pernah tahu sebenarnya. Kemoterapi untuk kanak-kanak lebih intensif sebegini. Tapi peluang sembuh untuk kanak-kanak lebih tinggi bandingkan dewasa. Kita memang so ini sesuatu yang kita kata is a known fact. Sebab doktor-doktor yang merawat dan daripada perawat lah, bukan saja doktor. Kita ada nurses, kita ada pegawai farmasi semua. Kita tahu kanak-kanak dia lebih, kita kata dia lebih kebal, dia lebih resilient. Di mana walaupun mereka kecil, mereka boleh menerima rawatan begini. Tetapi kalau kita gunakan rawatan yang sama untuk dewasa, kita kena sangat berhati-hati. Jadi syukur jugalah daya tahan untuk kanak-kanak lebih tinggi untuk menampung beban daripada kemoterapi ni. Betul. Masih ada soalan-soalan daripada Facebook sebenarnya, Daya. Saya bacakan dari Nursila ya. Doktor, boleh saya tanya sesuatu, bagaimana kalau dengan sel darah kuning? Saya ingin kepastian tentang arwah anak buah saya. Dia ada simptom seperti lebam-lebam, cubit sikit terus lebam, badan dia penuh lebam selepas banyak darah yang keluar dari hidung. Badan dia pula banyak bintik-bintik merah. Boleh terangkan, doktor? Ni okey. Ini mungkin dia mengidap darah kuning tu ada kita panggil platelet lah. Kita panggil platelet, iaitu darah yang fungsi dia untuk pembekuan darah. Jadi bila platelet tu kurang, jadi pesakit senang untuk berdarah lah, lebam, ada bintik-bintik merah kita nampak dan cair darah. Lambat untuk stop apa semua. So, mungkin bukan kanser, mungkin bukan kanser, tapi untuk kepastian lebih baik dapatkan jumpa doktor lah. Satu lagi ni pula anemia yang disebutkan doktor ni, dikira sebagai kanser darah ataupun tidak? Bukan Sebab anemia tu is simptom kekurangan darah. Jadi kekurangan darah tu banyak sebab lah. Mungkin thalassemia, mungkin dia kurang zat besi, mungkin kekurangan dia ada perdarahan dalam perut ke apa, ada ulcer ke apa, boleh dapat berdarah juga. Jadi itu adalah simptom kepada kanser, tapi tak semestinya orang ada anemia adalah kanser. Okey. Daya, tadi bila awak bertanya itu kan, termuncul pula dalam kepala kita. Kita dengar jenis-jenis kemoterapi, tapi keberkesanan dia pula macam mana? Apakah peratus for full recovery? Okey, so kalau kita nak tengokkan recovery secara
secara umum untuk semua jenis leukemia di kalangan kanak-kanak, kita akan beritahu lebih kurang 80% untuk sembuh. Ya. Kalau kita tengokkan yang khas jenis yang kita kata standard risk acute lymphoblastic leukemia, chances untuk cure adalah lebih kurang 96%, 95%. Itu adalah itu adalah yang risiko not high risk. Risiko rendah. So sekarang macam Puan Hidayah beritahu tadi, ramai yang dia tengok you ada cancer sebab rawatan kita dan kita punya awareness sudah meningkat. Dan ramai yang able to go through the rawatan. Sebelum ni ramai yang tolak terus. Sekarang ramai yang nak. Bila kita kata, kita suspect ada cancer leukemia, kita perlu rawatan begini. They know about it. Dia tahu, saya pernah dengar neighbor saya ada, anak buah saya ada. Dia masih lagi hidup sekarang, sekolah, sekarang dah kahwin. So, they are confident. They know what's going on. Mereka lebih terbuka, ya? So, lebih senang kita berawat dan lebih ramai kita sembuhkan. Baik. Kita ada satu soalan terakhir untuk Dr. Munzir sebenarnya. Assalam doktor, arwah adik saya telah meninggal 2018 menghidap kanser leukemia AML. Apakah AML tersebut? AML tu jenis dalam leukemia ada dua jenis yang utama, ya. Acute myeloid leukemia AML. Dan yang satu lagi acute lymphoblastic leukemia ALL. Jadi AML ni banyak lebih pada orang dewasa. Jadi dia mengidap kanser AML tu leukemia lah. Cuma mana satu yang jenis dia. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sangat kita dapat respons daripada penonton. Sebab ramai sebenarnya yang mungkin ahli keluarga menghidapi kanser darah. Macam doktor kata tadi lah, dia lebih banyak orang yang cakna akan kanser darah ni. Ya, betul. Dan kalau kita lihatkan dari soalan dan penerangan daripada doktor, ramai tertanya-tanya, jadi macam takut pula. Tapi bagi saya lah secara peribadi, lebih baik kalau kita dapat tahu dahulu. Maksudnya kalau kita rasa ragu-ragu tentang kesihatan, demam lebih dari 3 hari, tak sihat-sihat, berlanjutan, baik kita dapatkan rawatan yang sebaiknya. Dan berita baik di sana, 90 hingga 90% peluang untuk pulih sedia kala apabila kita mendapat rawatan dengan cepat dan terlaksana, ya. Nasihat terakhir atau mungkin kata-kata terakhir daripada doktor? Nasihat terakhir, kalau masa pesakit ataupun siapa-siapa yang ada doktor ada suspek dia adalah penyakit darah ataupun kanser darah, jadi kena cepat-cepatlah datang untuk pemeriksaan lanjut. Contohnya pemeriksaan darah ataupun membuat pemeriksaan sumsum tulang, bone marrow. Banyak orang cakap bone marrow ni boleh buat lumpur, boleh buat ni. Sebenarnya itu adalah mitos sajalah. Buat memang tak ada, sebab kita tak usik tulang belakang. Kita ambil dekat tulang punggung. Tulang punggung. Ada orang yang cakap tulang punggung tu yang jarum dia besar tu, orang dah kita tak masuk semua. Kita masuk sikit je. Jadi kalau Nas suka makan ayam kan? Ya, saya. Kalau ayam tu yang nampak yang merah tu, tu sumsum tulang tu. Dia macam tahu saya suka makan ayam, ya. Bagus. Daripada Dr. Kogilawani pula. Nasihat saya, biasanya kalau kita cakap tentang kanser, selalunya orang akan tanya, ada tak screening? Adakah kita boleh buat sesuatu untuk early detection? Sebenarnya untuk kanser kanak-kanak, kita jarang kita ada screening yang kita kata efektif. Screening adalah daripada ibu bapa. So mereka kena alert, mereka kena tahu apakah masalah-masalah yang anak tu ada. Kalau dia berlanjutan, mesti bawa ke hospital, ke klinik ya, untuk dapat satu pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan tu mesti pemeriksaan yang komplit lah. Yang menyeluruh, ya. Yes. Yang kedua, mesti dapatkan ujian darah. Itu yang paling penting. Ya, mesti buat. Sometimes that's where kita kata the fall is. Tidak dapatkan pemeriksaan awal. Sebab kalau kita kesan dengan awal, the outcome is so much better kalau kita tunggu lama lagi. Ya, seperti yang kita katakan, peratus untuk pulih itu 90 hingga 95%. Jadi kita mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Dr. Muhammad Munzir Syokri, pakar hematologi Hospital Ampang, dan juga Dr. Kogilawani Gunasekaren, pakar kanak-kanak hematologi dan onkologi Hospital Tunku Azia. Sangat-sangat bermakna. Jadi kepada ibu bapa di luar sana juga, kita dah kongsikan simptom-simptomnya. Kalau ada, apa salahnya kita ambil, kita lebih cakna
sana dan kita hantar untuk check up. Betul. Dia macam menjentik hati jugalah. Betul Macam sebagai parents terutamanya ibu bapa kan kita rasa macam okey dah tahu apa nak buat. Jadi terima kasih atas ilmu yang dikongsikan kepada kami dan semua. Penonton juga terima kasih atas soalan-soalan anda. Kami sangat-sangat hargai. Dan sebenarnya di hujung siaran kejap lagi kita ada lagi kembali dengan kumpulan Melissa. Betul. Nabila untuk cinta bakal berkumandang di udara. Tapi sebelum tu apa-apa Besti kena Roger. Apa tu? Besti kena Roger tak tahu? Besti Roger. Tunggu seketika kita berehat dan kita kembali selepas ini. Okey, Papa Roger.